tajuk malam ini S yang seterusnya, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut turutannya, sebenarnya S yang kedua malam ini selawat. Tetapi kita tengok abang kita dah rakaman ini dah dimuat naik di dalam YouTube-nya, dan saya tengok tuan-tuan boleh pergi ke Al-Qadim Studio itu, tengoklah yang selawat itu. Saya takut kalau cerita lagi selawat, benda yang sama berulang. Jadi yang selawat itu saya tinggalkan kepada tuan-tuan, boleh tengok melalui YouTube-nya. Jadi malam ini sunnah. Kita nak faham malam ini sekurangnya dalam masa 30 minit, 40 minit ini, sekurang-kurangnya balik malam ni, oh itu rupanya sunnah. Kalau dah fahamnya tu, alhamdulillah, cukup baik dah tu. Sunnah dari sudut bahasanya ialah tariqah. Maknanya jalan, cara. Yakni jalan ataupun cara hidup. Sama ada cara yang baik ataupun cara yang buruk. Itu dari sudut bahasanya. Bila disebut sunnah, iaitu cara hidup ataupun jalan hidup. Sama ada dia menjalani kehidupan itu dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk. Sebab itulah dalam satu hadis Rasulullah sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sesiapa yang membuat satu sunnah dalam Islam ini, sunnah yang baik. Maknanya kita buat sesuatu yang baik, kemudian orang lain ikut perbuatan baik tersebut, kita dapat pahalanya, kita dapat pahala orang yang buat itu, dan dia dapat pahalanya, dan kita pun dapat pahala yang sama. Sunnah dari sudut jalan, dari sudut bahasanya bermaksud jalan ataupun cara hidup. Dari sudut istilah, bila kita kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sunnah itu ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au sifatin khuluqiyah. Ada 5. Dikata setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah, setiap apa yang datang daripada Rasulullah, min qaulin, sama ada perkataan baginda, au fi'lin, ataupun perbuatan baginda, au takririn, ataupun pengiktirafan baginda, au sifatin khalqiyah, ataupun sifat-sifat ciptaannya, sifat-sifat semula jadinya, tinggi orangnya, warna kulitnya macam mana, rambutnya macam mana, au sifatin khuluqiyah, ataupun sifat akhlaknya. Jadi apabila disebut sunnah ini, segala-galanya daripada Rasulullah, daripada perkataannya, perbuatannya, diamnya, kejadiannya dan akhlaknya, itulah yang dinamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada istilah ini, para ulama menyebut, jadi kalau begitu maknanya sunnah ini ada 5. Pertama sekali, sunnah yang berbentuk perkataan. Inilah yang banyak. Bila sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi dalam bentuk kata-kata baginda. Sama ada kata-kata ini ada yang berbentuk suruhan, ada yang berbentuk larangan. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itulah termasuk dalam sunnah yang berbentuk perkataan. Yang kedua, sunnah berbentuk perbuatan. Rasulullah tak kata, tetapi Rasulullah buat, sahabat perhati dan sahabat ceritakan. Itu sunnah dari sudut perbuatan. Rasulullah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi sahabat tengok Rasulullah rokoknya macam mana. Kemudian sahabat tengok dan sahabat cerita. Cerita itu daripada satu generasi sampai kepada kita hari ini. Barulah kita tahu, oh rokoknya begitu. Sujudnya macam mana, tahiyatnya macam mana, itu diperhatikan oleh sahabat melalui perbuatan Rasulullah. Khuzu anni manasikakum. Ambillah cara ibadat hajiku ini. Jadi Rasulullah mengerjakan haji sekali je seumur hidup. Dan sekali yang tahun 10 Hijrah itulah sahabat perhati macam mana Rasulullah tawaf, macam mana Rasulullah sa'i, macam mana Rasulullah melontar, macam mana Rasulullah cukur rambutnya. Semua itu diperhatikan, dan itu dinamakan sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan. Dan yang ketiganya, sunnah Nabi berbentuk takrir. Takrir ini Rasulullah tak suruh, dan Rasulullah tak marah, dan juga tak suruh. Bagi contoh, satu ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian dihidangkan makanan dhab. Dhab, kalau kita nak terjemah kasarnya, biawak padang pasir. Tapi biawak dengan dhab ni lain. Lain. Cara hidup dia lain, organ dalaman dia pun lain. Cuma rupanya lebih kurang biawak kita lah.
Jadi sahabat hidangkan Rasulullah, dan Rasulullah tengok sahabat makan, tapi Rasulullah tak sentuh. Rasulullah tak larang. Sahabat makan, Rasulullah tak larang. Tapi Rasulullah sendiri tak makan. Nah, itu namanya sunnah berbentuk takrir. Maknanya Rasulullah membenarkan sahabat makan. Nah, jadi dia tak marah, dia tak larang. Dia tak suruh dan dia tak larang. Itu berbentuk takrir. Satu lagi contoh yang berbentuk takrir ini, selepas tamatnya peperangan Ahzab dalam tahun 5 Hijrah, Rasulullah balik ke rumah nak buka baju besi, baju perangnya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau dah nak buka baju, sedangkan kami malaikat belum buka lagi baju perang kami. Ya Rasulullah, kumpulkan sahabat, kita pergi serang Yahudi Bani Quraizah." Lalu Rasulullah panggil sahabat, kumpul dan terus keluarkan arhan. Kita terus ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah, kita solat asar di sana. Kita solat asar di sana. Jadi sahabat pun bertolak. Dalam perjalanan masuk waktu asar. Jadi sahabat ni confused. Rasulullah kata kita solat asar di kampung Bani Quraizah. Sebahagian lagi sahabat kata, bukan Rasulullah kata solat di awal waktu. Nak ikut yang mana ni? Nak ikut arham baru ke nak ikut arham lama? Jadi sebahagian daripada sahabat teruskan perjalanan kerana ikut arahan Rasulullah, solat di kampung Bani Quraizah. Dan sebahagian lagi berhenti solat sebab masuk waktu dah. Kerana antara sebaik-baik amalan ialah solat di awal waktunya. Kemudian yang akhir sekali sampailah, semua sekali sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Dan kedua-dua puak ini cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kawan kami tadi tak ikut arhan. Mereka solat di tengah jalan." Golongan kedua pula kata, "Ya Rasulullah, golongan kedua ini tak ikut arhan kamu, tak solat di awal waktunya." Jadi Rasulullah tak marah kepada kedua-duanya dan Rasulullah diam. Maknanya nak ceritanya, yang tu pun betul, yang tu pun betul. Itu yang dinamakan takrir. Maknanya Rasulullah tak suruh dan juga tak marah ataupun tak larangnya. Yang keempatnya, sunnah berbentuk khalqiyah. Sifat khalqiyah, sifat kejadiannya. Rasulullah ini, nanti kita akan tengok beberapa hadisnya. Rasulullah ini taklah tinggi sangat dan bukanlah kategori pendek. Mana tinggi cantik, sedang-sedang. Rasulullah ini tidaklah kulitnya putih pucat dan tidaklah kategori hitam. Maknanya putih kemerah-merahan. Jadi itu sifat Rasulullah berbentuk khalqiyah. Kita ni dah berkulit sawo matang ni, macam mana nak ikut Rasulullah? Yang pendek macam ni, macam mana nak tinggi macam Rasulullah? Yang rambut kita ni lah, macam mana nak jadi ikal macam Rasulullah? Jadi itu sifat khalqiyah Rasulullah. Itu ciptaannya macam tu. Dan Rasulullah di antara belikat dia ni ada khatamun nubuwah, cap kenabian. Tak payahlah kita pula pergi tanam daging belakang ni sebab nak cap macam Nabi tu. Itu khas untuk Nabi. Dan ini sifat-sifat semula jadi yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Hidungnya macam mana, telinganya macam mana, matanya macam mana, itu sifat-sifat khalqiyah. Dan yang kelimanya sifat khuluqiyah, akhlak Rasulullah. Yang ni kena ditiru, yang ni wajib ditiru. Macam mana Rasulullah berinteraksi dengan budak-budak kecil, macam mana Rasulullah berinteraksi dengan orang yang lebih tua, macam mana Rasulullah berinteraksi dengan sahabat, macam mana dengan musuh, macam mana sikap Rasulullah, lemah lembut Rasulullah, macam mana sifat pemaaf Rasulullah. Dan semuanya ini sunnah yang berbentuk khuluqiyah, sunnah yang berbentuk akhlak. Itu pembahagian pertama. Jadi para ulama sebut itulah 5 yang dikatakan sunnah Nabi SAW. Senang ceritanya, keseluruhan Rasulullah itu, baik perkataan, perbuatannya, diamnya, kejadiannya, akhlaknya, sifatnya, semua itu yang dinamakan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, tidak ada mana-mana manusia di atas dunia ini daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia yang terakhir nanti sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang seperti junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan baginda daripada beliau baginda lahir, bahkan dalam perut lagi dah dicerita dah macam mana Rasulullah ini. Bila lahir saja ke dunia, menjadi seorang bayi, menjadi seorang kanak-kanak, remaja, dewasa,
kemudiannya kembali kepada hadrat Allah, diwafatkan oleh Allah. Semua setiap detik itu diceritakan. Tidak ada manusia yang begitu hebat sampai setiap detik dalam hidupnya semuanya diketahui orang. Tidak ada manusia atas dunia ini daripada hujung rambutnya sampai ke hujung kaki, sifat-sifatnya semuanya diceritakan. Tidak ada satu pun manusia atas dunia ini setiap saat dalam hidupnya, daripada bangun waktu pagi sampai dia tidur semula waktu malam, semuanya diperhati, dicatat, kemudiannya diceritakan, disampaikan, dan kemudiannya cuba untuk ditiru. Tidak ada manusia lain kecuali junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keseluruhan hidup baginda itu diperhati, dicatat, dibukukan, diceritakan, dan kita sebagai umatnya berusaha sedaya upaya setakat mana kemampuan kita untuk tiru apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembahagian yang kedua, itu pembahagian pertama mungkin kita dah biasa dengar. Pembahagian kedua ni kena hati-hati sikit. Sebahagian ulama, bukan sebahagian lah, di kalangan ulama ini bila membahaskan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membahagikan kepada 3. Satu dinamakan sunnah tasyri'iyah, sunnah yang berbentuk syariat yang perlu dilaksanakan, yang kita sebagai umat ini kena belajar, kena faham, dan kena buat apa yang Rasulullah suruh. Itu dinamakan sunnah tasyri'iyah. Suruhan itu sama ada dia berbentuk wajib ataupun dia berbentuk sunat. Sunnah jenis yang kedua dinamakan sunnah ghaira tasyri'iyah. Nabi buat juga, tetapi ini tidak termasuk di dalam yang kita mesti ataupun sunat buat. Ini dinamakan sunnah-sunnah yang berbentuk jibiliyah. Jibiliyah ini maksudnya sunnah-sunnah berbentuk kemanusiaan Rasulullah sebagai seorang manusia. Rasulullah pakai baju, pakai jubah. Pakaian kegemaran Rasulullah ialah qamis. Maknanya pakaian yang berbelah di dada, kemudian nyelabuh sampai ke betis. Senang ceritanya jubah lah, senang, jubah. Rasulullah suka pakai jubah. Jadi adakah ini sunnah tasyri'iyah yang mesti setiap umatnya buat, pakai? Ataupun dia ini berbentuk sunnah jibiliyah, sunnah kebudayaan, sunnah Rasulullah hidup di negara Arab, itulah pakaiannya, dan bukan hanya Rasulullah yang pakai. Abu Jahal, Abu Lahab pun pakai pakaian sama, sebab itu pakaian budaya masa itu. Jadi inilah yang dinamakan sunnah Rasulullah buat, tetapi dia bukan berbentuk tasyri'iyah, tetapi dia berbentuk jibiliyah. Tidak wajib untuk kita buat. Rasulullah, rambut Rasulullah berbentuk dalam namakan jummah. Jummah ini sampai mencecah ke arah bahu. Dan yang paling pendek pun sahabat meriwayatkan berbentuk wafrah, maknanya sampai ke cuping telinga. Jadi rambut Rasulullah ni antara cuping telinga sampai ke bahu. Adakah kita setiap umat ini kena berbuat begitu? Rambut pendek ni tak ikut sunnah semua ni. Yang tak ada rambut lagi tak ikut sunnah. Adakah rambut itu merupakan sunnah yang mesti diikut? Itulah dinamakan sunnah ghaira tasyri'iyah, jibiliyah. Itu kemanusiaan Rasulullah sebagai manusia. Rasulullah datang ke dunia ini bukan sebagai ahli fashion, bukan mesti pakai bajunya begini, rambutnya begini. Itu manusia sebagai manusia. Trend fashion zaman itu begitu. Okay? Dan itu yang kedua, jibiliyah. Malangnya kalau kita tengok dalam masyarakat kita, yang jibiliyah inilah yang banyak kita tiru, berbanding dengan yang pertama tadi, tasyri'iyah. Jubah, kita utamakan jubah, kita utamakan janggut. Janggut, jubah, capal, serban. Ini semua berbentuk jibiliyah. Berbentuk jibiliyah. Bahkan ada di kalangan kita ini, dia pakai baju Melayu ataupun pakai jubah, sengaja tidak dibutangkan jubah. Sebab saya pernah berjumpa orang macam ni. Bila tanya, kenapa tak butang jubah? Sunnah Nabi. Memang kalau kita baca dalam sunnah, termasuk dalam kitab Syama'il ini, dia ada sebut satu ketikanya Rasulullah ni pakai jubah, pakai baju, dan Rasulullah tidak berbutang. Sampai ada sahabat yang boleh pegang sampai ke belakang dan tersentuh khatamun nubuwah. Adakah Rasulullah tak butang itu sebagai satu sunnah yang mesti diikut?
Kita kena bezakan antara yang tasyri'iyah tadi dengan ghair tasyri'iyah. Okey, dua. Yang ketiga, sunnah yang berbentuk yang dinamakan khususiyah, khas untuk Rasulullah. Rasulullah buat, tetapi kita sebagai umat tak boleh buat. Okey. Yang pertama tadi, ini berbentuk akademik sikit. Mungkin pening sikit, tapi supaya kita faham, supaya kita ini tidak keliru antara sunnah-sunnah ini. Yang pertama tadi, tasyri'iyah, itu hukumnya wajib kita ikut ataupun sunat ikut. Itu yang pertama. Ghairu tasyri'iyah, dia tidak wajib. Tapi kalau kita buat kerana Rasulullah buat, kerana tunjuk sayang, cinta, kasih kita kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah tak suruh kita buat juga, dapat pahala kerana cinta Nabi, kasih Nabi, ikut apa yang Nabi buat. Kita pakai jubah ini, memanglah tidak wajib pakai jubah, tapi kita pakai. Kenapa pakai? Sebab ini pakaian Rasulullah. Rasulullah suka pakai jubah, kita pun pakai juga kerana ikut cara Nabi, dapat pahalanya. Kita pakai serban, belik serban lah kitanya. Kenapa pakai serban ini? Kerana Rasulullah masa hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah pakai serban. Dan banyak ketika-ketikanya sahabat menceritakan Rasulullah pakai serban. Jadi kita pun pakai serban. Jadi pakai serban itu kerana nak ikut Nabi, dapat pahala insya-Allah, sebagai tanda cinta kasih kita kepada baginda. Okey, yang ketiga ini khususiyah. Ada benda-benda yang Rasulullah buat haram untuk kita buat. Jadi kena betulkan. Bila orang kata kena ikut sunnah Nabi ni, bukan maksudnya semua yang Nabi buat kita wajib ikut. Tidak. Ada juga yang benda yang Rasulullah buat haram kita ikut. Okey, apa antaranya? Ini yang menamakan khususiyah. Antaranya Rasulullah kahwin lebih daripada 4 orang. Jangan pula kita kata nak ikut sunnah Rasulullah kahwin 13, kita pun nak kahwin 13 juga. Sunnah Nabi. Itu Nabi buat, tetapi itu berbentuk khususiyah, khas untuk Nabi sahaja, Rasulullah sahaja. Orang lain jangan dibuat. Okey, jangan dibuat yang orang lain. Contoh yang lain. Isteri-isteri Rasulullah yang dinamakan ummahatul mukminin. Apabila Rasulullah dah wafat, isteri-isteri ini tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki yang lain. Ini khas untuk isteri Rasulullah. Isteri orang lain, termasuklah raja-raja, isteri presiden, isteri sultan, isteri siapa-siapa, itu tidak terikat. Tu isteri sultan tak boleh kahwin, itu kita buat peraturan sendiri, bukan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hanya isteri Rasulullah sahaja, bekas yang selepas kematian Rasulullah, kewafatan Rasulullah, isteri-isteri ini tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki lain. Itu dinamakan khas untuk Rasulullah. Dan contoh yang lain, khususiat Rasulullah ini, Rasulullah banyak ketikanya mengamalkan puasa yang dinamakan puasa wisal. Wisal ini puasa tak buka-buka. Masuk waktu maghrib pun tak buka, tak makan juga. Sampai 2-3 hari. Ini khusus untuk Rasulullah. Kerana tujuan-tujuan tertentu nak beribadat kepada Allah. Jadi khas untuk Rasulullah ini ada yang dinamakan puasa wisal ini, puasa bersambung. Kita sebagai umat haram buat begitu. Boleh Ustaz, saya boleh tahan 3 hari. Tak, jangan. Okey, Rasulullah ajar kepada kita selaku umat ini puasa daripada waktu subuh sampai waktu maghribnya. Jangan buat pasal pula. Okey, itu Rasulullah buat. Memang sunnah, tetapi berbentuk khususiyah, tidak boleh diikut oleh kita. Ada yang sunnah yang Rasulullah ini bagi Rasulullah wajib, tetapi bagi kita dia jatuh ke tahap sunat. Sebagai contoh, solat duha. Bagi Rasulullah, solat duha ini wajib bagi baginda. Bagi kita sunat. Bagi kita sunat. Jangan kita mewajibkan solat duha itu kepada kita. Kita mewajibkan benda yang tidak wajib bagi kita. Rasulullah wajib. Bangun beribadat malam, qiyamul lail, bagi Rasulullah itu wajib. Tetapi bagi kita sunat. Dia sunnah juga sebab Rasulullah buat, tetapi hukumnya Rasulullah wajib, bagi kita sunat. Siwak, bersugi, Rasulullah wajib. Bahkan antara yang terakhir Rasulullah buat sebelum wafat, sempat lagi bersugi. Tetapi bagi kita hukum bersugi ini hukumnya sunat. Rasulullah sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhun bisiwak. Kalaulah aku tidak fikirkan susahnya umat aku, pasti aku akan wajibkan mereka bersiwak, bersugi. Tetapi fikir kalau susah,
kita ni banyak hal lain, banyak kerja lain nak buat, menyusahkan umat. Jadi Rasulullah tidak wajibkan kita bersugi, tetapi bagi Rasulullah wajib. Berkorban, Rasulullah wajib, bagi kita sunat. Itu beberapa contoh. Dan contoh yang lain pula, ada benda yang haram bagi Rasulullah tetapi tidak haram bagi kita. Apa yang haram bagi Rasulullah? Sebagai contoh, terima zakat. Rasulullah ini haram bagi Rasulullah menerima zakat. Begitu juga dengan menerima sedekah. Hadiah boleh, Rasulullah terima hadiah. Sedekah, Rasulullah haram bagi Rasulullah menerima sedekah. Untuk menjaga izzah, kemuliaan sebagai Rasul itu, Rasulullah tidak boleh menerima sedekah. Bukan hanya Rasulullah, termasuk alil bait, keluarga-keluarga Rasulullah. Siapa-siapa yang mengaku, saya daripada keturunan Rasulullah, saya ini keturunan Said, saya ini keturunan Habib, cuba bagi sedekah kepada dia. Kalau terima, bukanlah tu. Sebab keturunan Rasulullah tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, wang bantuan BRIM dan sebagainya, itu wallahu alam. Okey, jadi itu. Jadi antara lain lagi yang Rasulullah haram bagi Rasulullah, makan benda yang berbau, bawang. Ketika Rasulullah menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, jadi satu ketikanya Abu Ayyub hidangkan makanan dan Rasulullah makan semua sekali kecuali bawang. Jadi bila Abu Ayyub tengok, dia rasa susah hati. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ada masalah ke makanan hari ini? Rasulullah kata, tak, sedap semua sekali. Kenapa engkau tak makan bawang ya Rasulullah? Rasulullah kata, sebab aku ini sentiasa bermunajat kepada Allah. Jadi malaikat ini tidak suka dengan bau bawang yang ada bau itu. Jadi aku tak makan, kamu makanlah, tak ada masalah. Jadi benda-benda yang berbau, bawang dan sebagainya ini, bagi Rasulullah haram, tak makan. Tetapi bagi kita halal lah sebagai umatnya. Jadi apa yang nak ceritakan pada hari ini supaya kita faham, rupa-rupanya bukan semua yang Rasulullah buat itu kita kena ikut semua. Ada benda yang Rasulullah buat haram kita ikut, itu yang dinamakan khususiat tadi. Ada benda yang Rasulullah buat wajib bagi Rasulullah, bagi kita hukumnya sunat, sebagaimana solat duha tadi. Dan ada benda yang haram bagi Rasulullah buat, tetapi halal pula bagi kita. Contohnya macam makan bawang tadi. Jadi sekarang ini ada 3. Satu, sunnah yang berbentuk tasyri'iyah. Yang ini yang wajib kita buat, wajib kita belajar. Bila dah belajar, dah pandai, wajib kita ikut. Yang keduanya yang ghairu tasyri'iyah. Ghairu tasyri'iyah ini maknanya tidak wajib kita ikut, tetapi kalau kita buat juga kerana sayangkan, cinta Rasul, nak tiru sebagaimana Abdullah bin Umar tiru tadi. Abdullah bin Umar itu contoh yang sunnah yang ghairu tasyri'iyah. Rasulullah pergi berhenti, pergi kencing di bawah pokok itu bukan sunnah yang mesti diikut, tetapi Abdullah ni sayang sangat, cinta sangat Rasulullah, benda tu pun dia ikut juga. Yang pusing 2 kali tadi itu Rasulullah tak suruh, tetapi dia buat itu kerana cinta kasih baginda kepada beliau, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, antara buku yang perlu ada dalam koleksi kita ialah satu buku yang dinamakan Syama'il, kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi, yang menceritakan setiap detik daripada hidup Rasulullah SAW, segala sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, sama ada khuluqiyah ciptaannya ataupun khuluqiyah, semuanya dicatatkan. Dan kitab Syama'il ini bukan hanya satu, ini yang paling terkenal karangan Imam At-Tirmizi. Ini yang paling terkenal, disyarahkan, dihuraikan oleh ramai para ulama. Jadi dalam kitab ini, sebagai contoh, bukan nak baca ni, kalau baca ni 7 hari tak habis ni. Nak ceritanya, nak memperkenalkan. Dalam kitab ini, dia bawa 56 bab kesemuanya sekali. Daripada macam mana ciptaan Rasulullah itu, sampai bab yang terakhir, bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan dalam kitab ini, dia senaraikan 417 hadis, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya baca beberapa tajuknya. Yang pertama sekali, karakter fizikal Rasulullah. Itu dia letak tajuk yang pertama. Kemudian tanda kenabian, rambut Rasulullah, uban Rasulullah, bercelak, berpakaian, macam mana sepatu Rasulullah, macam mana sandal Rasulullah, cincin Rasulullah, macam mana Rasulullah makan cincinnya, serban,
kemudian kain Rasulullah, cara Rasulullah berjalan, penutup kepala Rasulullah, macam mana Rasulullah duduk, dan seterus-terusnya. Segala-galanya, senang ceritanya, segala-galanya tentang Rasulullah dicatatkan di dalam buku Asy-Syama'il ini. Okey, kita azan dulu. Kemudian saya bacalah beberapa bab dalam kitab ini sebagai contoh. Jadi untuk semangat kepada kita untuk lebih membaca lagi kitab Syama'il ini. Jadi yang pertama, dalam bab yang pertama ini dia bawa karakter fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilul ba'in wala bil qasir. Fizikal Rasulullah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah tawilul ba'in, tinggi yang tinggi sangat. Okey, tinggi apa ni bahasa kita ni? Mana kita tengok Allah tingginya. Bukan begitu. Wala bil qasir, dan bukan juga kategori pendek. Bukanlah tinggi yang tinggi sangat, bukan juga pendek. Maknanya tingginya sedang-sedang. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Maknanya bukan berwarna putih pucat dan juga bukan berkulit gelap. Mana tengah-tengah tu. Maknanya tu ceritanya, mana putih kemerah-merahan gitu. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Kerana rambut Rasulullah bukanlah kerinting dan bukan juga lurus. Dia tengah-tengah. Yang kita namakan ikal. Okay, ikal. Jadi kesemuanya itu ini sunnahnya berbentuk khalqiyah. Tingginya, warna kulitnya, rambutnya. Ini tak perlu kita ikut. Tak payahlah kita pergi ke mana-mana kedai rambut nak ikalkan sikit sebab nak ikut sunnah Nabi. Itu sunnah yang berbentuk khalqiyah, yang ghairu tasyri'iyah, yang tidak menjadi syariat untuk kita ikutnya. Mungkin kita pernah mendengar khatamun nubuwah, cap kenabian. Okey, ini diceritakan oleh sahabat. Ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uddata hamra mithlu baidatil hamamah. Ini diceritakan oleh Jabir bin Samurah. Dia kata ra'aitul khatam, aku melihat cap kenabian ini baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di antara dua bahu Rasulullah. Okey, antara dua bahu ini, bukan tengah-tengah tetapi lebih condong ke arah kiri sedikit. Dan dalam hadis yang lain sahabat cerita, maknanya cap kenabian ini dia berada setentang dengan jantung. Mana jantung kita sebelah mana, sebelah kiri, mana setentang di bahagian belakang, itulah cap kenabiannya. Dan macam mana rupanya? Dia kata ghuddatan hamra, seumpama daging timbul yang berwarna merah. Besarnya macam mana? Mislu baidatil hamamah, sebesar telur burung merpati. Bukan telur ayam. Telur ayam sah. Okay, telur burung merpati adalah cap kenabian di belakang ini. Dan setiap nabi dia ada cap kenabiannya, tetapi kebanyakan nabi-nabi tanda kenabian berada di tangan sebelah kanan. Tetapi Rasulullah ini diceritakan dalam Taurat dan dalam Injil, sehingga ahli kitab tahu ciri Nabi akhir zaman dia ada cap kenabian yang bahagian belakang. Itulah yang ahli kitab duk intai-intai, betul ke tidak? Yang kita cerita dahulu beberapa orang, antaranya Abdullah bin Salam ini, maknanya dia nak tengok. Dan antara sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi, dia nak tengok betul ke tidak Nabi akhir zaman ini, nak tengok cap di bahagian belakang itu, cap kenabian. Itu sebab itu yang kedua. Rambut Rasulullah. Tadi dia sebut rambut Rasulullah ini. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Dalam hadis ini hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Ada dua benda hadis sunnah dalam ni. Sunnah yang pertama untuk kita yang dah bersuami isteri ini, Aisyah kata, kuntu aghtasilu, aku bersama Rasulullah mandi min ina'in wahid, dalam satu bekas. Bukan masuk dalam baldi sama-sama, bukan. Maknanya air, maknanya katalah mandinya dalam baldinya, airnya, jadi sama-sama mandi dengan Rasulullah dalam bekas itu. Mana Rasulullah cebok, dia pun Aisyah pun tebok. Itu sunnah pertama. Sunnah suami isteri ini kadang-kadang kena mandi juga bersama. Wa kana lahu sya'run, dan Sayyidatina Aisyah tengok rambut Rasulullah ini fauqal jummah, maknanya di paras bahu, wadunal wafrah, dan di aras cuping telinga. Mana di antara cuping telinga ini sampai ke bahu. Jadi orang tanya, adakah ini sunnah? Kalau sunnah, maknanya kita kena simpan rambut kita. Jadi susah cikgu disiplin di sekolah.
Nak gunting, anak murid kata, ustaz, sunnah. Okey, sunnah. Ini sunnah yang kena faham tadi, yang berbentuk jibiliyah. Maknanya zaman itu gayanya. Itu gayanya. Bahkan kalau baca lagi ni, dalam setiap bab ini Imam Tirmizi ni bawa banyak hadis. Antara yang disebut ni, Rasulullah ikat rambut dia. Bukan 1, 4 pula tu. Sudahlah kali ni mana kita nak dah rambut panjang, toncang pula. Sunnah Nabi. Jadi ini sunnah yang berbentuk jibiliyah. Maknanya pada ketika itu. Dan benda ni bukan pelik. Kalau ingat masa tuan-tuan masa muda-muda dahulu, rambut fashion macam mana? Ada zaman tika-tikanya belah tepi. Ada yang belah tengah. Ada masa-masanya rambut panjang. Ada masa-masanya rambut yang macam sekarang ni, nipis jadi sebelah tepi. Itu zaman masing-masing. Jadi zaman Rasulullah ini bukan kerana tidak ada gunting. Pedang yang hebat pun ada, takkan gunting tak boleh buat. Bukan kerana tak ada gunting, tapi budaya pada ketika itu, itulah gayanya. Jadi itu sunnah Rasulullah, tetapi bukan untuk tasyri'iyah, bukan untuk kita buat. Tapi kalau ada orang yang rambut panjang kerana niatnya nak ikut Rasulullah, kalau itulah niatnya, insya-Allah dapat pahala untuk dia lah. Tapi dengan ada syaratnya pula. Tidak berlanggar pula dengan peraturan sekarang ni. Pelajar tak boleh lah buat macam tu. Okey. Dan kalaulah dalam masyarakat itu berambut panjang merupakan satu keaiban. Jadi janganlah pula kerana nak ikut sunnah tadi, sunnah yang tidak wajib, menyebabkan kita ini langgar pula norma di dalam masyarakat. Contohnya budaya Arab sekarang ni. Bagi orang Arab sekarang ini, rambut panjang itu satu keaiban. Saya tinggal di Jordan, dia tengok rambut pelajar kita ni ada yang, ya biasalah di kalangan kita ni ada juga yang suka rambut panjang. Arab tengok yang rambut panjang ini dengan pandangan yang mengaibkan. Jadi masa berlalu, zaman berlalu, jadi rambut panjang ini bukanlah suatu sunnah yang tasyri'iyah yang mesti diikuti oleh setiap daripada kita ini. Kalau ikut juga boleh, dengan syarat niatnya itu kerana nak tiru Rasulullah dan bukan kerana yang lain-lain. Okey. Rasulullah bukan saja rambut panjang, tetapi merapikan rambut. Ada juga di kalangan kita ni nak ikut sunnah rambut panjang, tetapi serabut, kita tengok pun serabut. Kita tak terurusnya. Rasulullah rambut panjang tetapi berminyak dan selalu sikat. Bahkan Sayyidatina Aisyah sebut, kuntu urjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Sayyidatina Aisyah kata, aku selalu menyikat rambut Rasulullah walaupun ketika aku sedang haid. Ini dua benda nak cerita ni. Yang pertama sekali, sunnah seorang isteri juga sekali-sekala sikatlah rambut suami. Okey. Yang keduanya, boleh sikat rambut, boleh berkhidmat dengan suami ini walaupun dalam keadaan uzur. Sebab dalam masyarakat Bani Israel, maknanya kalau ketika uzur ini tak boleh bersama suami, tak boleh tinggal sebumbung dengan suami, tak boleh berkhidmat untuk suami, tak boleh masak. Islam ini membolehkan, sampaikan masak pun boleh, sikat rambut suami ketika haid pun tak jadi masalah. Okey, uban. Semua kita dah beruban. Yang tak beruban, jangan buat-buat uban sebab nak ikut sunnah. Ini sunnah Rasulullah ini. Ini daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Aku kira di rambut di kepala Rasulullah ini dan di janggutnya tidak lebih daripada 14 uban. Mana sahabat ni sampai ke tahap itu, nak kira berapa lah uban Rasulullah. Kita ni sayang juga pada pemimpin, tapi tak ada siapa yang sanggup kira berapa uban ada pada janggut Perdana Menteri kita. Tak ada siapa pun kira. Tapi sahabat ni kira. Sayyidina Anas kata, aku dah kira di kepala Rasulullah ni tak lebih daripada 14. Dan seorang lagi, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang kita ceritakan di awal tadi, dia kata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Abdullah bin Umar pun kira juga. Sahabat ni maknanya bukan Sayyidina Anas bin Malik seorang yang kira. Sahabat-sahabat ni duk kira je uban Rasulullah ini. Jadi antaranya Abdullah bin Umar. Dia kata, aku dah kira uban Rasulullah ini tak lebih daripada 20. Anas bin Malik kata 14, yang ni kata 20. Mungkin ada ketika-ketikanya tak nampak sebab Rasulullah ni pakai minyak.
Jadi 14 ke 20 ke, nak ceritanya sikit. Umur 63 tahun baginda ini. Tetapi sepanjang 63 tahun itu hanya ada 20 je uban. Kita ni ada berapa? Tak tahu berapa. Baru 40 umurnya, tapi ubannya dah penuh, dah putih ke kepala. Dan uban Rasulullah ini 40 tadi tu termasuk di kepala, termasuk di bahagian pelipis yang kita kata sideburn ni. Okey, di sini uban Rasulullah, di rambut dan di bawah ni, di bawah mulut ni. Di sini. Jadi 20 tu keseluruhan. Kita dijanggut saja dah lebih dah 20. Okey. Tapi ini bukan sunnah tasyri'iyah. Yang tak beruban lagi, dia pergi pula dye warna putih supaya nampak beruban, nampak tua. Jangan. Ini jibiliyah, ini kemanusiaan Rasulullah. Jadi ini bukan sunnah walaupun itu dibuat oleh Rasulullah. Okey, kita tengok lagi satu dua lagi. Okey, bercelak. Bercelak. Jadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam bil ithmit thalathan fi kulli ain. Mana Rasulullah SAW, maknanya setiap malam sebelum baginda tidur, baginda bercelak dengan menggunakan ithmit. Alat celak itulah. Maknanya 3 kali di mata sebelah kanan, mata sebelah kiri. Jadi kalau kita nak bercelak ini dengan niat nak tiru Rasulullah, sayang kasih cinta Rasulullah, nak buat apa yang Rasulullah buat, silakanlah bercelak. Kalau kita rasa tak rasa tak seronok, rasa tak selesa, jangan mencelanya. Sebab itu sunnah Nabi. Kalau tak selesa, tak payah buat. Tetapi jangan cela. Sama macam janggut. Rasulullah ada janggut. Dan tidak wajib untuk kita simpan janggut. Cuma janggut ini lambang seorang itu Islam, nak bezakan dengan agama lain. Dan kalau kita jenis yang tidak berjanggut, okey, jangan mencela janggut itu. Tak nak, tak apa. Tapi jangan cela dia. Okey, ini yang terakhirlah. Cara duduk Rasulullah. Okey, cara duduk Rasulullah ini, kita rasa kita duduk bersila ni yang paling beradab lah kita rasa nak. Yang kita rasa paling beradabnya duduk cara kita ni lah, bersila, sopan santun je nampak. Tetapi saya baca hadis Rasulullah ini. Ini diceritakan oleh Qailah binti Makramah. Anha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Mana seorang perempuan ini, Qailah ini, dia lihat Rasulullah di masjid. Wa huwa qaidun al-qurfusa. Rasulullah duduk, cara duduknya namanya al-qurfusa. Bunyi pusat-pusat yang belakang tu. Duduk cara kita sekarang ni, duduk bersila ini namanya mutarabba'. Mutarabba' duduk bersila macam ni. Ini duduk cara kita lah, orang Melayu yang paling sopan santun lah bagi kita. Okey. Satu lagi duduk yang Rasulullah yang diceritakan dalam hadis ini, duduk kurfusa ini, okey, ada model belakang, okey. Mana angkat macam tu, kemudian peluk lutut, okey. Dan rapatkan lutut tu di bahagian perut. Maknanya sampai sahabat tengok, risau tengok macam Rasulullah tu macam kemas sangat. Risau takut tumbang ke apa-apa tu. Okey, ni hadis ini. Mana itu duduk kurfusa. Jadi sahabat melihat, maknanya Rasulullah suka duduk macam tu di dalam masjid. Jadi kalau kita tengok Pakistan, India yang datang tabligh duduk macam tu, kita kata kurang ajar duduk. Jangan. Itu duduk kurfusat, duduk cara Rasulullah. Dan dalam hadis tak ada cerita pula yang duduk mutarabah, duduk bersela. Jadi bukannya maksudnya tak boleh duduk bersela, tetapi duduk kurfusat itu yang sahabat tengok Rasulullah suka duduk cara begitu. Dan satu lagi duduknya namanya duduk Muk'i ni, kaki belakang tu kita tegakkan dan kita duduk, punggung kita tu letak atas kaki. Siapa nak buat contoh? Duduk. Mana kaki belakang tegakkan. Duduk depan. Okey. Duduk macam tahiyat awal. Cuma tegakkan kaki. Punggung letak atas kaki. Duduk macam tu. Duduk macam tu. Tu duduk maq'i namanya. Rasulullah duduk macam tu juga. Kadang-kadang kalau berhenti sekejap ataupun nak minum air, macam kita ni nak minum air ni, duduk berdiri, minum air, duduk cara maq'i tadi. Maknanya tegakkan kaki, kedua kaki dan punggung letak atas kaki tu. Jadi itu beberapa cara duduk. Jadi kalau kita duduk macamnya nak minum air tadi, duduk maq'i macam tu dengan niat Rasulullah duduk macam tu, insya-Allah dapat pahalanya. Okey. Duduk kurfusa tadi. Kalau kita tak belajar, kita duduk macam tu juga. Tapi kenapa duduk macam tu? Sebab masa keluar tabligh dulu tengok
abang-abang Pakistan tu duduk macam tu, kita duduk macam tu juga, tak dapat pahala. Sebab ikut abang Pakistan. Tapi kalau kita duduk kerana Rasulullah dilihat, sahabat bercerita Rasulullah duduk kurfusak, kita duduk kurfusak kerana ikut Rasulullah, dapat pahala. Tetapi dia bukan sunnah tasyri'iyah tadi. Bukannya kalau nak duduk mesti duduk macam tu. Kalau orang faham, maknanya kalau duduk mesti duduk kurfusak, semua duduk bersela ni dapat, maknanya tak ikut sunnah semua. Bukan. Itu kena faham. Sebab tu saya bawa awal tadi, sunnah tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah, dan satu lagi yang berbentuk khususiyah Rasulullah. Jadi yang ghairu tasyri'iyah ni pun kita kena belajar juga, sebab kita nak tanam cinta kasih sayang kepada Rasulullah, kita kena tahu apa yang Rasulullah buat dalam hidup, sebagaimana Abdullah bin Umar tadi. Dan yang lebih penting daripada itu ialah kita nak belajarnya ialah sunnah tasyri'iyah yang sepatutnya kita buat, itu yang lebih utama. Kita ni dah cantik dah, jubah dah cantik dah, janggut ada dah, semua ikut dah yang fizikalnya. Tetapi datang kerja lewat, buat kerja tak bersungguh, malam qiyamul lail, pagi mengantuk dalam tempat kerja. Jadi sunnah yang tak tasyri'iyah kita ikut, yang tasyri'iyah pula kita abaikan. Jadi itulah yang sempat pada malam ini. Dan insya-Allah walaupun Maulidur Rasul, bulan memperingati Rasulullah ini akan tamat dah dalam 6 hari ini, tapi insya-Allah saya akan gunakan 10-15 minit pertama untuk kuliah kita yang bulan-bulan akan datang ini, untuk kita tengok sunnah yang tasyri'iyah ini. Daripada bangun tidurnya terusnya sampailah tidur semula, maknanya semua kita nak pastikan dalam hidup kita ini, kita ni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana, di masjid Darul Halim 2-3 hari lepas, bila kita minta senaraikan 100 sunnah Rasulullah, kita rasa banyak 100 tu, banyak 100. Tetapi bila kita duduk, kita sebut satu persatu, rupa-rupanya kita dah buat lebih daripada tu lagi. Cuma kita tak tahu, kadang-kadang tu kita tak tahu yang kita buat itu sunnah. Jadi sebab itulah kena belajar. Bila kita belajar, rupa-rupanya kita buat selama ini sunnah. Bila tahu sunnah, dapat pahala. Kalau buat kerana ingat ajaran mak ayah dahulu, maknanya tak dapat pahala sunnah lah. Buat kerana ikut ajaran mak ayah sajalah. Okey. Tidur malam, mak ayah kata basuh kaki. Basuh kaki, kita pun basuh kaki kerana patuh kepada mak ayah. Tapi sebenarnya mak ayah nak beritahunya sebelum tidur malam tu, alang-alang dah basuh kaki, basuh tangan sekali. Bila dah basuh tangan, basuhlah muka juga. Alang-alang dah basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, niatlah wuduknya. Berwuduk sebenarnya. Sunnah Nabinya sebelum tidur malam tu berwuduk. Okey, berwuduk. Jadi anggota wuduknya muka, tangan, kepala dan kaki. Cuma mak ayah kita ni bijak. Dia kata basuh kaki. Alang-alang dah basuh kaki, basuhlah anggota lain. Jadi itu antara sunnah yang tidak disedari. Selain daripada kita masuk tandas, di rumah kita dah disediakan selipar. Kita pun pakailah selipar. Ingat ke? Sebab memang mak ayah kita sengaja letak selipar. Rupa-rupanya pakai selipar dalam tandas itu sunnah Nabi SAW. Jadi bila kita tahu itu sunnah, makna kita buat dapat pahala. Kalau buat tak tahu, jadi adat kebiasaan sahaja. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
وتواصوا بالصبر